Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan BN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Larry Raphael, seorang penulis cerita seram daripada Borneo, Sabah. Beliau adalah seorang yang amat pemalu. Susah nak jumpa dengan dia ni. Okey. Kisah yang bertajuk Kumantong. Apa khabar semua? Terima kasih kerana menyukai cerita saya dalam grup cerita seram. Terima kasih saya ucapkan. Selalunya kami ada giliran membersih rumah Sifu. Setiap anak murid mesti melaksanakan pembersihan miao, iaitu tokong rumah, mengikut jadual yang telah dipersetujui. Giliran saya selalu kena hari Khamis petang. Makanya saya akan datang sekitar jam 7 malam untuk membersihkan rumah Sifu dan miao. Selama saya belajar di bawah kendalian Sifu Chin, dia tidak pernah menyentuh pasal kuburan kecil, iaitu kuburan yang mudah alih di tepi dekat dengan pembakaran kertas yang di atasnya dipacapkan bendera pelbagai warna dan jamuan gula-gula serta Fanta merah ataupun oren. Sifu tidak pernah bercerita tentangnya, sama sekali tidak. Di kemudian hari, rahsia itu terbongkar dengan sendirinya. Saya selalu nampak ada budak laki-laki sekitar umur 3 tahun bermain di ruang tamu Sifu. Kadang-kadang waktu tiba di pagar rumah Sifu, saya sudah nampak budak kecil itu bermain di ruang tamu rumah, dan ajaibnya, bila saya tiba di pintu rumah Sifu, tiada siapa berada di sana. Rumah Sifu tidak berkunci, dan saya syorkan jangan cuba-cuba mau masuk untuk mencuri di rumah Sifu, kerana tiada pintu keluar rumah nanti. Biasalah, ini rumah Tok Guru lah, bukan rumah artis. Saya bertanya Sifu, siapa budak kecil yang selalu muncul di rumah Sifu? Dan Sifu selalu menjawab, jangan risau, itu security guard. Nanti tiada pencuri berani masuk sesuka hati ke dalam rumah. Begitulah selalu jawaban yang diberikan. Kadang-kadang anak kecil tu suka mengintai orang, terutama jika ada pelanggan datang ke rumah Sifu untuk menikmati Carlsberg. Sifu kan ada buka kedai minuman kecil-kecilan di halaman rumahnya. Budak itu berkeliaran di meja-meja. Saya perasan. Dan ada teman seperguruan juga perasan kemunculan anak kecil itu yang memakai ikat gelang emas pada rambutnya. Lagi parah, benda itu sampai ikut pulang rumah. Sudah banyak kali saya melihat budak merayap di atas siling rumah dalam keadaan separuh tidur. Dan ada satu kali, sewaktu tidur jam 2 petang, saya dikejutkan 3 orang budak yang berlari-lari di atas katil saya dan memijak saya yang sedang kenikmatan tidur. Aduh. Bila saya marah, mereka berlari keluar di ruang tamu rumah. Anehnya, bila saya bangun jam 4 petang, saya lihat keadaan ruang tamu rumah bersih saja. Dan bila saya tanya abang saya, yang adakah anak buah kita balik hari ini? Abang saya menjawab, yang tiada siapa di rumah. Abang saya sejak dari pagi tadi lagi asyik menonton TV di ruang tamu di bawah kerana siaran astro yang menarik sampai ke petang. Rupanya dari pagi sampai ke petang, saya cuma berdua saja dengan abang tua saya. Dan dia berkata, yang anak-anak buah akan balik minggu depan. Minggu ini tidak. Memang saya rasa tersentap lah, kerana saya dapat rasa mereka bermain dan buat bising di bilik saya semasa tidur tadi. Tapi anehnya, saya tidak cam muka mereka, dan saya dengar mereka berbisik, kita kacau dia. Hehe, kita kacau dia. Jangan biar dia tidur. Kemudian mereka ketawa berdekah-dekah.
Ini bukan kali pertama saya menerima gangguan budak kecil atau bayi merayap di siling bilik tidur saya. Kadang-kadang, sewaktu di rumah, saya melihat budak kecil berlari ke masuk ke bilik lain. Dan bila saya jenguk di bilik tu kosong dan rapi tersusun. Saya tidak memikirkan itu sebagai hantu atau jin, kerana sejak belajar di bawah kendalian Sifu, ada banyak perkara yang di luar batasan kebiasaan. Seperti bermimpi dibelit ular hitam gergasi dan dipagut. Bila bangun pagi-pagi, ada teeth mark taring di leher saya. Adik saya melihat semua kejadian ini. Saya beritahu dia, "Nah, semalam mimpi kena pagut ular. Pagi ini leher sudah kena love bite ular." Hai, ada kesan marking merah 2 di leher saya. Banyaklah perkara pelik saya alami. Lagi satu, bila saya marah, benda saya sentuh semua pandai melantun terbang. Saya ada beritahu Sifu, kenapa sejak saya belajar dengan dia, banyak perkara pelik berlaku. Sifu jawab, "Itu petanda bagus ilmu saya dalam proses pembelajaran spiritual kamu. Galakkan benda itu supaya banyak benda boleh kamu pelajari." Satu yang amat saya suka belajar melihat untung nasib orang memakai daun. Dan ilmu ini dikira paling berharga kerana amat tepat dan sukar dipelajari. Tetapi jika anda berbakat, anda cuma belajar dalam tempoh singkat saja. Dan biarlah saya cakap, baik ini jangan dijadikan sama sekali sebagai sebahagian kepercayaan iman, tetapi untuk pengalaman dan mendidik orang lain baik buruknya amatlah efektif. Kerana ini bukan tin kosong ya. Saya sudah hampir menguasai 60% tantarik Sifu Chin. Apabila satu hari ketika membersihkan kubur kecil yang penuh bendera itu, nyawa saya seperti tercabut kerana melihat mayat bayi kering disimpan dalam keranda kaca dan ditimbus dengan batu. Rupa-rupanya, benda yang saya sangka tempat persemayam penjaga rumah itu adalah mayat bayi. Rasa takut saya mula menyelinap di dalam diri saya. Sangkaan baik saya mula berubah. Untuk apa mayat bayi ini? Kenapa tidak dikebumikan? Kenapa dikasih puja? Sifu akhirnya berterus terang dengan saya yang itu adalah kumantong dan dia beli dalam harga RM2,000 di Thailand. Kumantong itu adalah bayi budak berusia 3 tahun dan ini adalah kumantong asli yang tidak dijadikan patung. Kumantong yang disaluti polystyrene itu tidak berapa berkuasa, tetapi kumantong asli fizikalnya amatlah berkuasa dan luar biasa. Dalam kepercayaan Siam, bayi meninggal dunia tidak dapat dilahirkan semula. Oleh itu mereka membantu si bayi dengan menjadikan dia kumantong. Apabila roh bayi itu telah berjaya melakukan beberapa perkara mulia semasa dikadamkan oleh tuannya, maka dia terlepas dari pusingan dan bolehlah dilahirkan semula. Orang-orang Siam menggunakan kumantong untuk perkara baik, supaya roh budak itu bebas dari ikatan dunia selepas melakukan kebaikan dan boleh dilahirkan semula dalam sirkel nirvana. Saya amat gerun dan rasa seperti mau tercabut nyawa saya. Sampai begitukah kepercayaan Sifu? Maaf, saya tidak bertujuan mengkritik kepercayaan orang lain. Tetapi ada tahapnya kita kena bergerak ikut common sense kita. Benda macam ini tidak elok. Macam menyiksa pula. Okey, stop. Tolong jangan melarat ke isu agama orang lain. Saya cuma berbagi cerita dan pendapat saja. Saya tinggalkan Sifu kerana benda inilah. Dalam cerita saya yang lepas, saya ada sebut cerita ini tetapi secara ringkas. Kumantong boleh menjadi dewasa. Kebebasan mereka sebenarnya bukan kerana bila tiba saat nirvana,
Tetapi sebenarnya apabila Tuan Empunya bersedia mahu melepaskan mereka. Kumantong Sifu dipenuhi rempah ratus, dan itulah adalah susuk bayi laki-laki berusia 3 tahun. Rasanya seperti saya mau bakar saja benda itu, kerana saya ada feeling seperti dia terseksa dengan tanggungjawab menjadi hamba. Kumantong adalah penjaga rumah, harta dan kemewahan. Bagi kumantong yang amat cekap bekerja, harganya boleh mencecah puluhan ribu. Ini bukan cerita dongeng ya. Dan belajarlah daripada orang yang mengetahuinya dan mengalaminya macam saya. Jika dia suka kamu, dia akan ikut kamu. Dia budak baik dan berwajah comel. Tidak seperti toyol yang manifestasinya hodoh dan imej miskin. Kumantong bergaya seperti anak Raja Siam yang baru siap bersiram. Saya tidak akan bercerita lebih hal ini. Saya takut menyinggung perasaan orang lain. Cuma itulah. Kalau mau kaya, kena rajin berusaha dan berdoa sama Tuhan. Bukan minta sama pembantu. Tolong jangan kecam saya ya. Kerana pengalaman ini, saya boleh menasihati orang lain. Orang cakap, orang yang punya pengalaman, jika bercakap, mendidik, ilmu amat berkesan sekali. Kerana dia bercakap berdasarkan pengalaman nyata dan bukan membaca buku atau mendengar cerita-cerita. Bila mendidik orang, berceritalah pada orang yang pernah merasainya. Dan dia bertaubat dan kesannya amat luar biasa kepada orang yang meminta nasihat dan tunjuk ajar. Terima kasih, Larry Raphael. Salam sayang dari Brother Fai. Sekian.